Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pendengar dan juga yang hadir secara fizikal pada tengah hari ini. Kali ini kita buat lain sikit lah. Kali pertama lain sikit 1 jam. Ya Allah. Kita buat secara live tanpa streamingan. InsyaAllah alhamdulillah hari ini kita dapat masuk ke seri ke-13 lah. Untuk maklumat lah, setiap Khamis memang Abim buat satu jam untuk alam. Cuma hari Khamis ni lain sikit, masuk secara fizikal yang akan masuk dalam Facebook. Okey. Dan insyaAllah hari ini akan dikupas tentang Go Green Ramadan oleh saya panggil Ustaz ke? Panggil cikgu je. Ustaz Cikgu. Panggil Ustaz saya dia turun. Ismaili. Presiden Go Green Malaysia yang juga sebenarnya banyak juga membantu GRAS dalam program-program sekitar, insyaAllah. Jadi tanpa membuang masa, sebelum tu kita buka dulu dengan umur kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanpa membuang masa, saya serahkan kepada Cikgu. Okey. Terima kasih kepada Vice President, teman-teman Abin kasih sekalian. Nabda bi kalimatin thayyibatin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama teman-teman. Pertamanya mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kerana apa pun yang berlaku dalam kehidupan, syukur itu adalah satu perkara yang utama dalam kita menghadapi ujian-ujian kehidupan yang semakin getir, yang semakin susah, yang semakin kalut dan kelang kabut ini. Marilah sama-sama kita memetik dahan-dahan yang disebut sebagai dahan kesyukuran supaya tumbuhnya lebih segar dan kita menghadapi segala ujian dengan lebih tegar. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Abim yang tak asing sebenarnya ya. Dulu pada tahun-tahun masa dekat kampus lagi dah mula aktif dengan Abim di Ampang khasnya lah, yang terlibat dengan corporate association dan sebagainya. Jadi lepas tu terlibat dengan GRAS masa permulaan penubuhan. Dengan dia punya pengurusi, kawan baik juga. Dan disitulah kita start merancang dan akhirnya alhamdulillah GRAS dah sampai ke tahap yang kata orang tu selayaknya lah pada hari ini, dan insyaAllah kita akan terus bersinergi atas pengalaman network yang ada. Baik, pada hari ini terima kasih juga atas jemputan, kerana memang betul kita nak bercakap soal Ramadan Go Green. Sebab topik ni sebenarnya untuk makluman teman-teman sekalian, kalau ikut 10 tahun dulu, semasa cikgu habis belajar daripada Cambridge University UK, masa tu ambil Sustainable Development. Ini berkaitan dengan kempen Ramadan Go Green lah. Jadi ketika itu habis balik, sebelum balik tu ada satu brother pesan dekat surau. Ni kalau Presiden GRAS selalu dengar cerita lah. Jadi bagaimana bermulanya kempen Ramadan Go Green di Malaysia. Ya. Jadi bila nak balik ke Malaysia, brother, are you done in Cambridge University? Yeah, I'm done, brother. I'll go back soon to Malaysia. Okay, I want to give you some word. Dia kata macam nak wasiat lah, dia kata. Dia kata, brother, if you are alone back home to Malaysia, you must do this, dia kata. So dia kata apa? Dia bawa lah pergi satu surau semayang tarawih kan. So dia jemput lah. Sebab malam-malam kita boleh merayau kan kat universiti tu. Jadi di celah-celah bangunan tu sampailah tu surau kecil je. Macam ni lebih kurang kan. Pergilah tempat dia ambil wuduk. Sampai ambil wuduk ada 3 ke 4 kepala pipe sahaja. Dan yang mengerikan, menyeramkan, dalam ruangan wuduk yang kecil itu ada satu banner lah ataupun satu poster. Wasters syaitan terus menggeletar nak buka kepala pipe. Dia bukan innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Kalau itu yang keluar tak ada apalah, biasa-biasa lah. Tapi dia buat 2 words je. Wasters syaitan merah. Terus tercegat dekat bilik wuduk tu. Duk memikir. Ayat yang powerful, pendek. Dia kata, why suddenly jawatan kuasa surau ni dapat idea tulis wasters syaitan. Pendek je. Dan cikgu yakin memang itu diambil daripada ayat innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Tapi how creative, because of 2 words, cikgu mengambil masa nak masuk bilik tu, Syah. Mengambil masa. Tak pernah. Macam kena sentap betul lah kan. Fikir-fikir kenapa ya? Lebih kurang tinggi ni lah tulisan dia. Wasters syaitan adalah 4 kepala paip. Ambil kau, macam mana kita ambil wuduk tu? Jadi ketika itu sentapan pertama memang itulah kali pertama cikgu mengambil wuduk bil ihtiyati.
Pertama kali tu dah masuk Fakulti Usuluddin, dah sekolah agama apa semua, kita ambil exam base kan, tak pernah rasa gentar pun masa mengambil wuduk. Sebab apa? Tak ada masuk rasa, disebut rasa kata orang tu hikmah daripada ilmu dan juga ihsan yang tebal. Jadi ketika itulah satu-satu ambil wuduk. Kan? Habis, dan itulah kali pertama rasanya solat dengan wuduk ihtiyati lah. Pertama kali. So bila masuk habis sembahyang tarawih, cikgu kata nak last kali balik lah, nak tunggu siapa yang ada kan. Lah dah semua nak tutup, brother, are you going? Yeah, I'm going. Kita kata, are you waiting someone? Oh tak. Dia kata, I just want to post one question there. What is the background of the wasted syaitan? Dia cerita kat cikgu kat short story lah macam mana Ramadan Go Green punya kempen bermula di Malaysia lebih kurang 9 tahun lepas lah. So dia kata, brother, kita Muslim, dia kata orang tengok Muslim di London ataupun di seluruh dunia sebagai miskin, perang, ekstremis, semua ni lah. Itu wajah-wajah kita. Tapi non-existent yang akan nampak Muslim ni terlibat dengan gerakan alam sekitar. Pada ketika itu, memang susah nak nampak. So bila cikgu Google balik dekat Cambridge tu, memang susah lah yang Islam Go Green, memang sangat tak ada lah ketika itu. Jadi cikgu rasa, wah ini satu yang menarik kan. Gegak gempita dalam kepala pasal wuduk ni. Rupanya betul lah ya. Bila jumpa satu hadis lagi, padahal dah jumpa banyak kali dah Syekh. La tasriful wuduk, janganlah pernah kamu membazir dalam urusan wuduk. Ya, urusan wuduk pun tak boleh kita membazir. Bila membazir hukumnya haram. Bila haram bukan kawat ashabus syaitan, ikhwan syaitan. Ya, in kunta fi nahrin jarin, kalau kamu pun mengambil wuduk dalam sungai yang mengalir fi nahrin jarin, yes, la tasrif. Jadi ayat-ayat ni je betul-betul satu gegak gempita. Kenapa tak jumpa kat Fakulti Usuluddin? Kenapa tak jumpa dekat Ilam Puri? Kenapa tak jumpa dekat sekolah? Kenapa tak jumpa di mana pun yang mensyarahkan ayat ini? Ini permulaan bagaimana Go Green Ramadan datang ketika itu. So, bila habis dekat Cambridge, belajar water science. So dalam sustainable development tu ada satu cabang kena ambil water science, kena buat kajian lapangan. Dan masa tu profesornya, Profesor Kamil, Mr. Mahdi, why not you try buat impact after tsunami dekat Aceh dengan Phuket? Wah, dengar Phuket semangat lah kan? Lepas tu dengar Aceh pun semangat juga. Wah, dua-dua ni tsunami. You buat kajian pasal impact after tsunami berkaitan dengan air je. So, bila kaitkan dengan tadi wuduk apa semua, okey Prof jadi. Oh, redah lah kita. So, redah dekat Phuket, dekat Aceh hampir setahun lebih. Ulang alik kan? Di situlah baru nampak lah yang dia katakan la tasriful wuduk walaupun in kunta fi nahrin jarin. Jangan pernah membazir walaupun dalam urusan wuduk. So maknanya di situ apa hikmah yang dapat? Barulah dapat je. Barulah dapat kenapa hikmah Nabi kata jangan membazir. Hatta kepada urusan wuduk. Kenapa wuduk adalah, kenapa jangan membazir? Kerana membazir adalah amalan dan juga daripada syaitan. Itu yang paling highest tu je. Dulu kita tak pernah, kalau kita masuk masjid, masuk surau, bacalah ayat tu. Orang lepak je, sandar je. Tak rasa gentar dan takut pun sebab tak kenal ikhwan syaitan tu. Yang dikatakan the brothers and sisters of syaitan, tak pernah takut gentar sebab tak kenal syaitan tu macam mana. That's the problem. Buatlah secantik-cantik khat kat sini. Innal mubazirina kan ikhwan syaitan. Letak kat bilik ayat. Ada sebab takut? Tak ada. Try letak. Wasted syaitan. Berhentilah kejap. Kenapa? Ini berkaitan dengan soal kita punya cakna dan cakni kita. Kan? Macam tu lah. Mana bang? Kuliah maghrib. Kita pun terus low. Dengar kuliah maghrib, tausiah, Ramadan semua low. Why? Ini yang kita nak check and balance. Why? Suddenly qiyamul lail. Istilah-istilah Arabiah ini dah jadi terlalu berat dah bagi kita. Sebab tu sekarang bila kita tengok gerakan Islam dah semakin kata orang tu semakin lunak dan mesra kepada gerakan society. Sebab apa? Dah mula meet the need of the society. Sebab apa? Itu yang current yang kata orang meet the need. Dulu mungkin gerakan Islam perlu disebabkan pada masa itu. Tapi sekarang kalau gerakan hijau, ini macam mana perlunya ini. Jadi kalimah-kalimah thayyibah ni macam kalimah-kalimah Arab ni memang kalau kita bawa lah dalam konteks yang tak kena memang tak laku je. Kita kata alam soleh, kita pun tanyalah kat Akademi Islam, tanya kat pakar-pakar bahasa Arab, apakah term-term yang sesuai. Kalau katakan lestari, apa bahasa Arabnya? What is the Arabic term? Sama dengan lestari. If you talk about lestari, we are going to say, okay, sustainability. But in Arabic, kita pun study lah. Kumpulkan perkataan-perkataan tawazunnya, alam soleh lah. Kita pun try lah bercakap, tak laku je.
hal aku, malah menakutkan. Kita dah try. So tak boleh. Maknanya madu'u kita untuk kita mencapai gerakan-gerakan ataupun program-program kelestarian balik pada tadi Ramadan hijau. Macam Ramadan hijau kan, macam pelik je kan, macam tak ada apa je. Okay, Ramadan go green. Okay, pernahlah dengar go green kan. Ramadan lestari. Okay, what is the heaven of this Ramadan lestari? For some, macam kita tak apalah. So maknanya walaupun 10 tahun cikgu dah berusaha, dia masih baru bagi ramai orang. Brothers and sisters, trust me, this is a new field, green field, still kepada ramai umat khasnya. Jadi pada tengah hari ini cikgu dijemput cuma bukanlah nak katakan nak kongsi banyak pun, nak bercerita macam mana permulaan Ramadan Go Green di Malaysia. Selepas cikgu balik tu masih PTD lagi. Memang di Malaysia tak ada pun gerakan. Dia bercakap soal hijau, Go Green, tak ada. Kementerian Hijau pun tak ada lagi masa tu. Tapi usaha-usaha untuk menubuhkan Kementerian Hijau dah bermula. Cikgu terlibatlah sekejap meeting 1-2 kali menubuhkan Kementerian Hijau ketiga itu kerana apa? Dah ada kesedaran. Ada jugalah pasal pencinta alam yang lama-lama otai-otai tu ada, tapi tak ada khusus ke situ. Yang lebih detail tak ada. Ada gerakan ataupun usaha-usaha 3R tapi tak dikaitkan dengan di bawah climate change, di bawah United Nations. Tak ada maksud. Semuanya terputus-putus. Orang buat sendiri-sendiri. So what happened, satu hari arwah Datuk Bukhari dia nampak kita post dekat Facebook kan. So dia pun post. Kata, brother you buat apa ni? Go green ni. Jumpalah kat TV Hijrah masa tu. Jumpa TV Hijrah, sembang dekat dia, kena pada orang dia. Syekh, kata Mahdi, you kena masuk TV tiap hari ni. Nak bercakap soal green, soal katakan tawazun, soal lestari, soal kebersihan. Nah, timbul satu soalan je lah, an-nazafatu minal iman, apa beza dengan at-taharah? Masuk pagar masjid, ni apa ni Cikgu Mahdi ni? Apa? Masjid Go Green lah, Islam Go Green lah. Ketika itu, brothers and sisters, cikgu tak layak bagi ceramah tentang bab tu di masjid. Cikgu duduk luar pagar. Bayangkan. Orang-orang masjid ketika itu tak merasakan konteks kelestarian, sustainability, tawazun, ayat-ayat disebut sebagai apa disebut kata itu? Ayat-ayat nak kata kauniyah. Tak nampak. Sedangkan Akademi Islam baru buat kajian dalam tahun lepas, 2 tahun lepas, ada lebih kurang 700 al-ayat al-kauniyah dalam Al-Quran. What does it mean? Means is ayat-ayat kelestarian. Orang masjid baca, Pak Imam baca, Ustaz baca. Tapi tak sampai dalam konteks al-ayat al-kauniyah. Ini letak belakang dulu ya. Belum bermula ni, baru nak start letak belakang baru. Jadi, apa yang nak kisahkan ialah perjuangan kita masih jauh dan panjang. Ya, jangan pernah merasa cukup, ada ni semua. Panjang lagi, jauh lagi. Ya, ada lagi masjid tak boleh terima. Surau tak nampak benda-benda ni. Sedangkan kalau tengok dari segi gerakan gereja, temple, ataupun mungkin apa lagi agama-agama lain, semua dah sampai ke United Nations dah mereka ni. Kita baru-baru ni je setahun 2 baru kita nak terlibat dengan interfaith lah apa semua. Sebelum tu tak ada. Cikgu kalau pergi Korea kan, pergi luar negara, atas tiket mewakili agama Kristian. Cuma dia ada interfaith group. Pergilah dengan dia. So alhamdulillah lately ni nampak 2-3 tahun kebelakang dah ada gerakan-gerakan lebih international. Jadi balik pada sejarah tadi, begitulah lebih kurangnya susahnya ataupun payahnya, pelitnya untuk kita bawa sesuatu yang baru. Yang mana sebenarnya apa yang disampaikan sekarang dalam gerakan Go Green ini sangat berdekatan dengan Islam. Sangat. Kalau dikaitkan dengan Ramadan, makna Ramadan itu sendiri ialah panas. Bila panas, membakar. Bila membakar, menghasilkan tenaga. Betul? Itu. Asasnya pun sudah ada konsep tawazun, kelestarian. Menghasilkan tenaga, menghasilkan haba, membakar sama ada makna majazi atau hakiki, ianya sangat rapat sebenarnya kalau kita melihat sudut tawazun. Tapi malangnya ramai lagi yang belum mampu untuk melihat dari sudut itu. Sebab itu mereka tak nampak kaitan Ramadan dan juga kelestarian. Kita ni yang kena sabar dan kena berusaha untuk menyampaikan bagaimana Ramadan itu sangat dan sangat rapat dengan at-tawazun ataupun kelestarian ataupun going green. Yang pertama. Baik, yang kedua Ramadan. Apa aktiviti Ramadan? Cikgu dah submit di Korea dulu. The biggest green event in the world is on the Muslim side. Apa dia? Ramadan Go Green. We are not talking about 1 hour Earth Hour. We are not talking about a clean-up day, 1 day. We are talking 30 days going green.
Number one, we save water. About 15 hours day by day. Almost 1 billion Muslim people lah, kita kata lebih kurang lah kan. Kita ada 1.7 atau tak tahu berapa. Katalah 1 billion lah budak-budak pun boleh puasa kan. So tak minum. Kita tak menggunakan air 30 hari dalam masa lebih kurang 15 jam. Does it? It's a good thing. Right. Bila cikgu bentangkan dekat Korea, semua menganga je kan. Dia tengah nak cuba sebab dia tak tahu puasa tu macam mana. Jadi kita nak terangkan pula puasa tu macam mana. Syarat-syarat puasa, sifat puasa, karakter puasa. Maknanya masa di Korea tu ulang-alik dengan Thailand, dengan Filipin tu, maknanya bercerita yang dikatakan what is going good in Ramadan. Alhamdulillah. Ini yang seronok bila bekerja dengan orang-orang yang ada minda hijau kan. Walaupun mereka bukan agama Islam, tapi sama dia punya keprihatinan dia. Jadi ketika itu dah mula diterima. Tapi tak berjayalah sampai diiktiraf sampai ke peringkat United Nations ataupun climate change that the biggest green event in the world or on the surface of the earth is Ramadan Go Green. Sebab apa? Tak ada structure. Betul tak? Kita yang cakap je, okay, Ramadan Go Green, today save water, save food, bla bla bla. Mana dia? Mana dia punya formatnya? Mana dia punya write-up-nya? Mana hasilnya? Mana quantifying-nya? Mana datanya? Ini yang kelemahan kita, Syekh. Ini kelemahan kita. Ya, yang kita boleh harap ialah senaskah Al-Quran yang takkan berubah lah tu titik dia. Rujuk mana? Rujuk Al-Quran. Macam mana orang-orang bukan Islam nak baca? Kita perlukan manual Go Green ni yang cikgu sampai sekarang pun cikgu fail. Tak siap-siap Syekh. Walaupun dah 10 tahun. Sebab you are doing alone. You buat seorang you, geng-geng you. Lagi pun buat NGO kan. Ada masa buat, tak ada masa buat lah. Sebab tu tak siap-siap. Buat. Apa kata tak buat? Kita buat semua kan. Tapi itulah bila buat tak sampai matlamat. Sebab apa? Kita kekurangan mungkin pakar orang yang boleh menumpu untuk buat satu manual going green, submit kepada climate change, minta pengesahan the biggest green event on the surface of the planet is Ramadan Go Green. This is our big agenda, brothers and sisters. Ini satu perjuangan yang sangat dahsyat supaya orang-orang bukan Islam, khasnya teman-teman kita dapat melihat, my God, it is indeed the Muslim people fast for the whole month, 30 days lebih kurang, saving the world, saving the earth, saving the waters, saving the energy, saving almost everything. Tapi tak dapat penghargaan, Syekh. Tak dapat cert. Jadi kita nak tunggu siapa bagi penghargaan? Siapa nak bagi? Walaupun itu bukan tujuan utama kita, tapi nak nampak dunia standard going Ramadan ataupun Ramadan Go Green, kena ada documentation je. Kena ada structure, kena ada format, kena ada dapatan, data, semua kena ada. Barulah kita boleh submit dan dia baru akui professionalism mengatakan Ramadan Going Green is the biggest green event on the world. Right? Ini cabaran kita je. So cikgu dah mulakan tadi sejarahnya macam mana. Bila Cik Bukhari kata you kena keluar TV hari-hari, kata tak boleh lah kan. Macam mana hari nak keluar, kita masuk ada kerja, ada apa semua kan. Masih lagi masuk PTD masa tu. So akhirnya tak apalah, you masuk Jumaat, Sabtu, Ahad. Tiap pagi Jumaat, kalau lepas bos bagi, dengan Sabtu pagi, Ahad pagi. Every single Sabtu dengan Ahad di TV Hijrah pada bulan Ramadan je. Ingat lagi arwah bagi peluang. Bila dia tengok, Masya Allah kata. So dia memahami agaknya, dia bagi. Sampai katakan cemuih lah. Nak cari partner tu kan, siapa nak duduk partner takkan seorang-seorang. So daripada situlah, yang dapat respon satu saja. Bayangkan sebulan Ramadan tu keluar 2 kali seminggu, 3 kali seminggu, yang dapat respon daripada pensyarah Universiti Islam, Universiti UiTM Shah Alam. Dia lah call kat TV tu. Hello, Syamadi. Oh, saya daripada UiTM. Baguslah going green ni apa semua. Dia lah. Pasal dia call, next week dia jemput dia pula TV. Jadi begitulah. Siapa suruh call kan? Sebab kita alone, Syekh. Orang bukan tak, mungkin orang tak faham nak tolong kan. Bukan tak faham, mungkin tak tahu apa ni going green ketika itu. Jadi dengan profil lupa nama dia. Lama sangat agaknya. So dia pun keluar minggu depan. Dia kata nak cakap apa, saya cakap je lah. So dengan dia pula minggu depan cakap. Daripada situ pula, dapatlah call. Daripada masuk MBSA ke apa. Tapi ketika itu sangat langka. The first 3 years cikgu balik Cambridge memang tak laku lah. Cikgu buat kat Facebook seorang-seorang, sambut Ramadan, seorang-seorang pergi Jabatan Agama Islam pun ketika itu tak dapat respon. Sebab belum masanya. Jadi bila cikgu kontak balik kawan dekat UK kan, brother, I still alone after 3 years. That's normal bro. Lucky you still alive. Cakap-cakap macam biasa. Sebab dia dah biasa NGO kan, dia tahulah macam mana. Be patient brother. There will come a time, okay? Dia kata the rainbow will come up soon.
No worry. Keep it up. Seorang-seorang cari-cari, lepas tu jumpalah. Jumpa dengan kawan-kawan dekat masjid yang mula faham. Itu pun selepas bertukar imam tua kepada imam muda. Sebab imam muda ni boleh tahan sikit kan. Kita salahkan imam tua, mungkin zamannya telah berlalu. Bukan zaman dia kan. Jadi sampai zaman imam muda ni, masa tu di Masjid Bukit Jelutong. Nak masuk Masjid Bukit Jelutong tu pun bertahun saya. Barulah mendapat laluan nak bagi ceramah tentang apa dia, Ramadan Go Green. Kemudian kita detailkan lagi masjid dan surau Go Green. Okay. So, tak apa, kita bukan bercakap soal Masjid Go Green, kita bercakap Ramadan tadi. Jadi pertama sekali sejarahnya, yang kedua, Ramadan tu sendiri ialah bercakap soal maknanya tenaga. If you talk about sustainability, the first will come up is about energy, right? You talk about clean energy. Macam-macam lah pasal energy kan. Jadi Ramadan ni energy tak? Kalau segi dari bahasanya fil lughah fil arabiyah, Ramadan membakar, bila membakar menghasilkan tenaga. If you talk about energy, is under sustainability. Dalam Al-Quran terlalu banyak bercakap soal tenaga. Dalam surah Yasin contoh katakan, lihatlah kepada daun zaitun kan. Menjadi cahaya maknanya minyak daripada daun zaitun tu boleh dijadikan bahan bakar menjadi cahaya dan juga menjadi bahan tenaga. Ini yang dikatakan. So balik ke depan balik tentang Ramadan Go Green ni, yang cikgu nak bagi tahu dah kongsikan ialah kita punya agenda besar. Besar sangat. Jadi apa sebenarnya konten yang paling penting dalam Ramadan Go Green ni sebenarnya? Apa yang paling penting? Kita duk berjuang ni kan. Kita kena jelas. Dulu cikgu main bubuh je. Kan? Kita tak tahu susun masa tu. Kita nak kaitkan dengan Quran pun tak nampak lagi. Dia punya bridge tak ada. Semangat je. Apa yang ada semua kita ambil kan. 3R lah, 5S lah, semua pulun. Memang betul. Tetapi sebenarnya, bila kita menyusun ikut sunnah dan juga ikut Al-Quran dan hadis, dia ada priority dia. Dia ada awaliyatnya Syekh. Itu yang cikgu rasa lebih seronok dan lebih tersusun automatik bila kita merujuk kepada sumber sunnah. Kalau tak dulu kita main dan lah, mana kita tahu kita ambil, mana tahu kita cakap kan. Jadi lama-lama kita rasa tak lunak. Itu secara fitrah je, apa saja yang tak mengikut syariat atau tak mengikut sunnah, dia tak lunak. Dia macam sini kurang, sana kurang, tapi bila tengok balik kawan-kawan kat Akademi Islam, kawan-kawan dekat USIM apa semua memberikan bridge, cikgu macam ni, bagi tahu. Pertama sekali dalam soal kelestarian, soal going green, musuh ketat yang pertama ialah membazir. Kalau kita terperangkap dengan aktiviti pembaziran, maka tak sempurna gerakan going green kita. Dia kaji, kawan-kawan bantu cikgu apa-apa hal pun going green ni pertama sekali kita letakkan dia jangan membazir. Apa saja. Dia cakap soal tenaga elektrik, dia cakap soal air hatta kat masjid, surau, madrasah, mak tahfiz pun kita tengok sendiri, Masya Allah. Tak berlaku penjimatan air ketika ambil wuduk, Syekh. Ini jangan cakap di luar, di masjid, di surau, di mak tahfiz sekalipun, cikgu pergi tengok dengan mata tengok, tak adalah dikatakan wuduk ihtiyati. Tak ada. Kalau kita tengok sejarah Nabi ambil pun sekepal ni je. Yalah, orang pun cakap zaman Nabi cikgu, padang pasiru kan. Padahal, okay fine lah. Itu sukatan pada zaman ketika itu. Tapi sukatan sekarang apa dia? Kita boleh sukat. Dengan 6 rukun wuduk yang wajib tu, kita boleh sukat berapa sepatutnya sustainability dia. Air yang sesuai, habis untuk satu wuduk. Lebih itu membazir. Bila membazir, sedara syaitan. Bila syaitan menjadi murka kepada Allah. Maka berlakulah qadzharul fasad fil bari wal bahri bima kasab aydin nas. Bila semua orang membazir air, patutnya dam dibina 25 tahun sekali. Tetapi oleh pembaziran berlaku tak sempat 25 tahun, 15 tahun dah kena bina empangan. Sebab apa? Nak menyalurkan air. Pernah tengok video buat empangan macam mana? Dahsyatun. Amatun. Cikgu pergi mengkaji pasal air kan, empangan apa yang tak pergi? Semua pergi. Kat Terengganu, empangan ni semua pergi. Tengok apalagi empangan di Sarawak tu. Kemusnahan berlaku sangat dahsyat. Sebab itu memang sangat zaharul fasad fil bari wal bahri, itu memang jelas. Dan ayat ni memang bagus. Dia mulakan dengan zaharul fasad fil bari. Dia tak mulakan dengan bahri. Jadi cikgu hanya dapat hikmah ayat ini setelah apa? Setelah berada di lapangan. Selagi duduk dalam dewan exam, dapat exam je lah. Kan? Dan setiap ayat sunnah Rasulullah tu mesti susunannya mesti ada sebab.
Kenapa al-bari wal bahri? Kan sedangkan kalau tengok laut lagi luas kan, patut laut lah dulu, tapi tak, dia ambil bari dulu. Ada dia punya hikmah-hikmahnya. Kemudian contoh katakanlah, paling simple doa di antara dua sujud. Ni nak katakan macam mana Allah menyusun. Dah memang tak boleh ubah dah. Rabbi Fili pertama sekali. Kenapa hujungnya wa'fu anni? Rupa-rupanya Imam Ghazali sebut dalam proses tazkiyatun nafs, begitulah susunannya. Yang kasar-kasar ni kita kena keras betul-betul. Hujungnya baru wa'fu anni, bau bersih. Sama juga dengan ayat-ayat lain. Sama. Susunannya cantik dah. Jadi balik pada tadi, bila berlaku seperti itu, apa yang kita nak katakan, pertama sekali ialah kita kena ingat dalam gerakan lestari ialah kita cuba mengekang, mengelakkan pembaziran. Okey, kalau setakat 3R katakan, okey, slipper susun, 5S, buku, kitab, sejadah, bukan tak baik, baik. Kan? Kalau tak buat pun tak ada apa sangat. Tapi kalau membazir macam mana, Syekh? Bukan setakat dosa, saudara kepada syaitan. Bila dah jadi kepada saudara kepada syaitan, apa kita rasa? Tak rasa apa pun. Inilah isunya. Jadi di situlah cikgu nak mengakulah walaupun rasanya macam aib juga kan. The first ever ambil wuduk yang ihtiyati ialah semasa di London tu lah. Wasters syaitan. Dan kita nak kongsi sikit lagi bagaimana soal air baru ni. Ramadan ni soal pembaziran dulu. Balik tadi pasal air, bila cikgu buat kajian tentang post impact after tsunami di Phuket dan juga tambahan cikgu kaji di Aceh. Masya Allah, Syekh. Tabarakallah. Baru datang satu persatu betul lah apa yang berlaku pada zaman Nabi Musa. Bagaimana laut membelah memberikan laluan jadi highway. Semakin beriman dan percaya bila kita mengkaji sains water. Sifat air. Kan? Karakter air. Na'udzubillah. Na'udzubillah kata, ya Allah jauhkan lagi daripada kejahilan. Ketika itulah nampak apa yang berlaku di Phuket, di sikit Phuket lah ya. Ada satu video tu, kalau pernah pergi Phuket? Nah. Jom kita pergi ya nanti. Phuket ni teluk. Semasa tsunami, kedudukan teluk Phuket tu, kalau direct, logik lah dihentam semuanya habis kan. Kata kita bam kat sini. Laut tu pun bergelora kan. Terus pergi masuk. It doesn't go that way. Phuket ni dia ke selatan sikit. Ke bawah sikit. Jadi bila katakan, ni katalah Phuket ni Phuket. Teluk ni kat sini kat bawah lebih kurang. Kan? Bergema kat sana kan. Sepatutnya dia akan melanggar sini lah. Sini pun kena langgar juga. Tapi ada satu video tu seperti tangan begini je. Sepertilah kalau kita tengok kan air ni ada dia punya struktur, sifat, wajah kan. Seperti begini saya datang ni, dia pergi cari kat teluk, dia masuk kat teluk dan dia menghancurkan semua tempat-tempat maksiat di Phuket tu. Jadi tak mustahil lah kalau katakan Allah perintah ya Musa, idrib, pukul air tu kan. Maka air pun ke tepi dan bagi laluan. Menambahkan keyakinan memang boleh berlaku. Memang. Tak ada sanksi. Kemudian cikgu pergi ke Aceh. Pergi ke Aceh, dah dapat saudara banyak sangat kan sebab kerap pergi. Pergi Aceh, dua peristiwa. Ada seorang kata bukit masa gunung, tengah cari kelapa dia kata kan. Dia nampak putih dia dekat tu kan. Tiba-tiba putih jadi hitam kan. Semasa hitam tu, setinggi pokok kelapa tu je. Air tu, bila sampai kat tempat Tohor jadi hitam kan. Jadi hitam, seperti tangan-tangan ni tengah menggerogot dia panggil. Menggerogot Bandar Aceh. Ini sebabnya banyak riwayat lah. Tapi nak katakan sifat air tadi tu. Dia nampak cikgu, dia panggil tu cik guru. Cik guru, kayaknya seperti tangan yang gede sekali. Datang gerogot semua yang ada di pantai. Macam okey tak bahasa Indonesia cikgu? Iklan sikit lah kan. Sampai bisa ngomong pak. Begitu kerap sekali ke sana. Jadi apa yang berlaku ketika itu? Air tadi ada sifat dia. Lepas tu tak habis tu cikgu pergi Phuket balik. Mengkaji pula tempat-tempat yang direct hit. Iaitu di kawasannya pokok bakau. Allahu Akbar, subhanallah. Pokok bakau ni hidup di kawasan yang airnya campur antara masin dengan payau kan. Di antara dua pertemuan lebih kurang. Situ boleh jumpa hidupan-hidupan air masin dan payau apa semua kat situlah. Kita buat kajian, air di situ berubah je. Dan selepas tsunami, pokok kelapa pun berubah rasanya je. Kan?
kelapa kat pantai tu, sebelum dan selepas tsunami, ada karakter yang berubah. Jadi maknanya air ni, bila dibuat kajian oleh UPM Holding dan juga kajian dalam Sustainable Development tu, air ni memang betul-betul satu makhluk. Makhluk Allah. Betul lah, kita betul sebab apa? Dulu dengar, tahu, tapi betul-betul berlaku depan mata kita dan meningkatkan keyakinan. Sebab itu bila berurusan dengan air, kenapa jangan membazir sampai siapa yang membazir menjadi bukan sahabat kan? Saudara saja. Begitu seriusnya sekali siapa yang tak menjaga dan berakhlak dengan air. Sebab tu kalau sekarang ambil wuduk ni, kalau kita masih main-main wuduk, memang tak menghormat makhluk air, siaplah. Maka tak akan dapat apalah solat kita sebab solat tak akan sah tanpa wuduk yang sempurna. Begitulah sekali dahsyatnya. Okay, baik, Ramadan tadi bercakap soal air. Yang pertama sekali apa? Pembaziran. Dan pembaziran, air. Yang paling penting air. Kemudian bila cakap tenaga elektrik pun sebenarnya berkaitan dengan air. Sebab empangan dibina selain daripada memberikan kita bekalan air yang boleh diminum, dia juga memberikan tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik yang diambil daripada empangan itu juga kalau berlaku pembaziran elektrik dengan kipas berpusing, airconnya, perlukan juga nanti sudahnya empangan dam. Lalu bila buat empangan, berjuta-juta makhluk akan rosak, saya mati. Hatta orang asli pun kena pindah. Ini pengalaman Cikgu lah buat dalam resettlement orang asli. Sebab nak buat dam. Dahsyat kerosakan yang dibuat bila membina empangan ni. Jadi, bayangkan kalau orang masjid, surau, orang mahat tahfiz, pendapat tahfiz, tak merasa membazir ambil air. Sebab apa? Bil dah bayar. Dia kira bil dah bayar, maknanya dia punya cakna tak sampai kepada empati, simpati. Oh iya ke, empangan tu, kesian beruk, kesian, gitu je. Padahal yang membazir itu dia. Yang menyebabkan empangan dibina dengan lebih cepat, dia. Tapi dia tak terasa. Macam orang masjid, sebelum ni orang surau akan pakai polystyrene. Yang dipakai buat coffin kan. Ada rasa berdosa? Tak. Pak Imam, kita pakai polystyrene ni kan, kita bercemalam sekitar. Apa pula kita dah bayar dengan majlis ambil buang, tak bayar. Nampak? Dia putuskan rantaian kebertanggungjawaban itu dengan membayar. Ataupun di luar pagar masjid, khalas. Di luar pagar maktab, khalas. Di luar pagar rumah kita pun, khalas. Tapi yang berlaku pada white coffin ni, kita tahulah kan, pergi ke tu, dumping site, kemudian dibakar dengan pencemaran udara, dengan licin dan sebagainya. Kita yang ada ilmu nampaklah, yang tak ada ilmu tak kisah saja. Tak kisah. Jadi Ramadan ini, banyak lagi lah, tapi cikgu nak sentuhkan satulah air. Yang kedua ialah makanan. Makanan kan, ramai orang sekarang nak infak makan. Sampai orang dapat 2-3 lah kan. Sebab nak rasa ini A, ini B, ini C. Bila lapar, nak nafsu besar. Semua nak makan kan. Bila dah telur air sikit, habis dah semua tutup. Jadi makanan jadi apa? Basi. Jadi apa? Membazir. Sekali lagi, al-mubazirin. Makanan. Jadi teman-teman yang nak bersedekah orang ni, kita pun kena cakna jugalah kan. Nak bagi siapa ni supaya jangan membazir. Itu tanggungjawab kita tu. Kan? Memang baguslah menerima infak ni, memang bagus. Tapi jangan sampai kita terlibat subahat dengan membazir. Dah dapat 2, kita bagi lagi. Suruh buang. Kan? Jadi macam mana mekanismenya kita kena fikir sendiri. Kata Nabil, lu fikir sendirilah. Jadi susah nak cerita. Okay, baik. Makanan yang jelaskan. Apa yang ketiga? Yang ketiga, sampah. Ini nak kaitkan dengan an-nazafatu minal iman ataupun at-tahara minal iman. Ini. Jadi soal sampah. Siapa yang kisah tentang sampah ni? Saya nak cerita sikit Datuk Gereja lah kat Petaling Jaya. Declare dengan MPPJ. Apa dia declare? Dia pledge apa? Dia kata kita akan menjadi gereja yang tak buang sampah. You just imagine, brothers and sisters, if one mosque in Malaysia declare that we are the only first masjid in Malaysia declare dengan PBT tak keluarkan sampah, what will happen? Suddenly you read viral, masjid. Yang viral ialah masjid subuhnya macam Jumaat. Masjid Temerloh Jaya. Kawan cikgu Dr. Abdullah. So kami lama berkawan, sahab-sahab, akhirnya dia berjaya menjadikan subuh macam Jumaat. Cikgu pun datanglah tanpa bagi maklumat. Datang 4 pagi dah sampai. 4 pagi masjid terang menderang saja.
Nak welcome orang datang subuh, nak welcome orang datang qiyam. Terang menerang, siap ada makanan tu, Syekh. Datang-datang dah siap air semua, layan diri. Tak best ke kan? Nampak motor datang, grup-grup motor semua. Tepat pukul 5 sebelum azan dah, Syekh. Macam Jumaat. Viral lah masjid tu kan. Cuba kita tengok, katakanlah ada masjid declare masjid yang tak buang sampah langsung. Apa kita fikir? Macam pelik kan? Something new. Ni patut diviralkan ni. Macam mana puak-puak ni buat nak? Macam gereja buat lah. Dia ada ilmu. Ilmu mengurus sampah. Jenis sampah. Kategori sampah. Sampah A macam mana, sampah B macam mana, sampah C macam mana. Towards the end tak ada sampah. Ada tak orang masjid tahu? Bukan kata nak pernah, tak. Belum tahu saya. Sebab ramainya tak nak ambil tahu. Kerja lebih. Kita NGO memang pagi petang siang malam boleh bekerja. Buat tak buat, mesti macam buat kan. Supaya nampak buat. Itu kita. Tak ada orang nak tahu pun, tak apa. Itulah kita. Tapi soal sekarang yang balik pada tadi ialah sampah. Bila soal sampah, soal apa saya? Kebersihan. Sebut sampah saja mesti bersih. Tapi bersih, mari kita tengok daripada sudut syariatnya, iaitu an-nazafatu tu dipandang, diterjemahkan bagaimana struktur an-nazafatu. Ada siapa pernah jumpa buku struktur an-nazafatu? Tak pernah je. Susah nak jumpa. Belum jumpalah setakat ni. Kita strukturkan an-nazafatu tu seperti mana? Strukturkan at-taharah tu seperti mana? Baru nampak, ini sampah apa ni? Ini apa dia? Ini kotor, ini bau. Baru kita tahu macam nak buat langkah-langkah susulan. Kan? Tanah yang suci letak dekat tepi tanah masjid. Orang masjid kan kata ini kotor ni, apa ni? Padahal tanah tu suci pun. Nampak? Dia ada caranya nak membersihkan. Tak payahlah kita letakkan deterjen ke apa semua. Tak perlu sebab benda suci pun. Inilah benda-benda yang cikgu nak kongsikan. Pertama sekali soal air. Maknanya atas ni pembaziran tadi. Air. Yang mana air, elektrik. Yang kedua apa tadi? Makanan. Tidak tidur tu. Okay, good. Maknanya makanan yang cukup banyak Ramadan ni sampai media ada buat laporan kan sampai boleh buat berapa belas Twin Tower punya banyak makanan dibazikan saya. Bukan makanan yang kotor, makanan yang boleh dimakan tapi dibuang ataupun basi begitu saja. Nampak? Yang ketiga apa tadi? Sampah. Cukuplah saya. Untuk Ramadan Going Green ni kita tumpukan 3 perkara. Sebenarnya ada 13. Yang kecil-kecil tu ada lagi kan. Tak mampu nak buat semua, jangan tinggal semualah. Kita ambil 3 ni cukup. Pertama sekali yang paling atas dalam Ramadan Go Green ni, sama-sama kita buat poster, buat apa, video, bercakap soal pembaziran. Khasnya, air yang ada di masjid, surau, malah rumah kita. Sebab itu kalau kita ambil wuduk, afdalnya bukan di masjid. Afdalnya di rumah. Sebab orang yang ambil wuduk di rumah, sempurna wuduknya berjalan kaki menuju masjid, kanannya pahala, kirinya kurang dosa. Itu yang dikatakan kelestarian. Jadi masjid tak perlu bayar bil banyak. Hanya untuk musafir. Tapi konsep ini masih baru. Kita yang kena perjuangkan Ramadan Go Green. Nanti buatlah video ambil wuduk kat rumah, kan jalan kaki pergi masjid, kata inilah Ramadan Go Green. Sebab cikgu yakin dekat Abim ni ramai tenagawan ni yang khasnya muda-muda ni kan, yang boleh buat. Macam cikgu ni dah masuk ketuaan dah ni. Dekat 20 tahun dah berjuang ni kan. Di bawah Malaysia Go Green. Malaysia Go Green pun lama-lama pun dah tua juga sebenarnya. Sebab apa? Kita yang pioneer dulu daripada Green Tech Corp. Ada 127 company dulu masa tu. Di bawah biotech. Kita orang kumpul-kumpul buat satu gerakan iaitu Malaysia Go Green untuk pengembangan teknologi. Produk, servis. Tapi kebanyakan company semua dah kaput. Tinggal cikgu lah yang belum cabut lagi. Buatlah juga. Jadi alhamdulillah jumpa kenal dengan Presiden GRAS. Wah, kita buat GRAS lah. Jemput cikgu masuk tapi dia kata tak apalah, jalan dulu kan. Alhamdulillah GRAS dah rumput yang tadi kat bawah sekarang dah subur, segar, dapat jumpa pula ni dan insyaAllah kita akan terus bersinergi untuk pastikan baki Ramadan ni kita ada masa lagi untuk kita plan. Apa yang disampaikan kepada umat? Tadi membazir iaitu pastikan air, kedua tadi makanan, yang ketiga ialah sampah. Jadi kalau 3 hal ni boleh kita sampaikan dengan berbagai-bagai format. Masya-Allah, ini satu perjuangan yang sangat dahsyat. Ya, kerana ayat Quran merakamkan lebih 600 ayat Al-Kauniyah yang kena selamatkan dalam sekitar ni. Ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila?
Kitalah sekarang generasi disebut sebagai Jil Rabbani yang akan meneruskan usaha-usaha agar Ramadan Go Green ni akan diteruskan daripada tahun ke tahun. Cuma caranya kita itu supaya umat lebih mudah faham, umat rasa lebih simple, tak rasa berat, dan masjid akan jemput kita. Ni apa, cikgu datang kata naik presiden, pergi. Mereka jemput sebab nak bagi peluang. Tapi kalau mereka pun tak faham, sebab tu tak jemput. Yang jemput Abim Geras je, masjid tak jemput. Sebab apa? Masih jauh lagi, kan? Going Green, Lestari ni masih jauh daripada masjid. Walaupun dah ada masjid-masjid yang mula mendekati, tapi ramai banyak lagi masjid yang belum lagi. Jadi baik, kalau ada kesempatan ni buka 1-2 soalan lagi sedap. Kalau ada silakan. Cikgu. Ya, sila. Dah sila dah pun. Okey, sila. Kalau dari segi dalam perkhidmatan dalam pertanian, aquaponik itu termasuk dalam perkhidmatan tak, sebab dia menggunakan air, dia menggunakan elektrik juga. Okey, baik. Dalam kaedah teknologi pertanian sekarang ni kan, yang makin canggih, dan kalau kita tengok kepada pertanian lestari lah kan, penggunaan disebut dalam Islam, gunalah seperlunya. Bukan semahu. Menjawab dah. Maknanya bolehlah gunakan air seperlunya. Kita tak perlu ke tanah kurang apa semua, gunakan apalah macam, gunakan air. So air perlu tak? Selagi perlu guna. Takkan jatuh haram, takkan jatuh kepada sahabat ataupun saudara syaitan. Betul tak? Sebab tak membazir. Perlu mah. Angkut je lah selagi perlu. Tapi kalau dah semahunya, itu yang tak berhenti mengangkut tu. Tak berhenti ambil, orang ni bagi ambil, orang ni bagi ambil. Semua nak ambil, terus dia makan satu je. Yang lain pergi belakang, buang. Tengok kat masjid kadang kita nampak tepi jalan orang buang makanan. Bekas-bekas tu. Sebab terlalu banyak. Jadi nak memberi seseorang itu kena mendidik juga supaya jangan membazir. So to answer your question brother, tadi satu, selagi perlu, sila. Sebab tu Nabi kata, dalam Quran pun cakap, gunalah. Tapi khairul umur awsatuha. Jangan melebih-lebih. Itu saja. Prinsipal ni cikgu jawab macam tu lah. Okey, soalan kedua. Lais, ada puan muslimat? Ada, kuatlah cikgu. Muslimat ni ambil wuduk lebih sikit air sebab make up banyak. Apa hukumnya cikgu? Kalau perlu, sila aja pak. Kan? Sebab make up ni tebal 2 inci, dia kena air lebih. Jadi, perlu bukan membazir. Orang kat belakang beratur, awak lah Minah ni lambat sangat ni kan. Dia tengah ni, katakan sebab make up tebal. So, umumnya selagi perlu, boleh. Jangan sampai membazir. Ada? Belah kanan sudah, belah kiri ada? Nak tanya? Sisters, please come up one question kalau ada. Berkaitan dengan ladies ke, muslimat ke kan? Ataupun mungkin sikit pengalaman nak tanya kat cikgu. Tak pandangan ke, silakan. Thank you ya brother. Tadi soalan tadi bagus ya. Ya. Antara penjimatan dengan kedekut bakilan. Cikgu komen sikit. Okey, umumnya dia terjemahan kedekut dengan bakhil ni kan, dia boleh sama, boleh tak sama. Cikgu belajar tentang kedekut dan juga bakhil dari segi orang kaya. Satu orang kaya ni, saudara barulah, ajak makan, Mahdi, come, let's have seafood. You can eat everything. Order lah apa nak suka kan. One condition. Jangan membazir. Apa membazir? Lagi dia, kalau you nak order sekalipun, habis makan, jangan tak habis. Means membazir kan. Dalam hati kita pun kata, aku punya kedekut punya orang tua ni. Nampak tak? Kita suddenly judge orang yang memberikan had ni, you boleh ambil semualah, you nak makan apa, macam-macam seafood lah, dengan syarat jangan membazir. Dengan syarat you kena makan habis, dia cakap macam tu. Kalau tak habis, you membazir. So kita pun, kedekut betul dia ni kan. Itu pun nak berkira. Rupa-rupanya orang kaya yang beriman dan budiman ni, sebenarnya mereka ni bila menetapkan had kan, mereka sebenarnya bersunnah jangan membazir. You nak makan lembu, kalau lembu tu habis 1 ekor, makanlah. Tapi jangan sampai you order 1 ekor lembu, you makan esok ekor lembu je, yang lain you buang, you membazir. Ini yang dikatakan kita akan terjemahkan sebagai kedekut. Padahal dia mengelak daripada membazir saja. Jadi antara kedekut dengan bakhil tu dalam konteks umumnya depends kepada kita. Kalau jatuh pada orang kaya yang budiman, memang cikgu yakin dan percaya dia tak nak lihat kita membazir. Sebab nak mendapatkan every single penny ataupun cents, it took a lot of hard work. Cikgu belajarlah. Dulu memang kata orang kaya kedekut. Kedekut rupa-rupanya sebahagian besar orang kaya bukan kedekut. Tapi mereka tak nak membazir. You minta lah apa pun dia bagi. Kan? Yang penting jangan membazir. So antara kedekut dengan bakhil ni dia ada tricky sikit.
Dia depends kepada situasi. Kalau anda boleh bagi tahu apa situasinya, mungkin cikgu boleh jawab lebih detail. Contohnya apa? Panel soal pula yang duduk. Ambil kau. Contohnya macam mana, Cik? Jimat dengan Okey. Contohnya? Contoh macam kita jimat makanan dengan kedekut dalam berbelanja. Jimat dalam berbelanja. Okey, kalau dalam konteks itu senang, Cik. Pertama sekali, kalau katakan nak berjimat jangan sampai membazir. Itu dia punya bottom line. Senang je kan? You boleh jimat. Okey, jimat jangan sampai membazir. Itu sahaja. Maknanya kalau you jimat, jangan sampai ke tahap nanti dia akan jadi membazir. Maknanya penjimatan itu menyelamatkan kita daripada pembaziran. Bottom line-nya. Kedekut. Ni kedekut ada dua kan. Kalau kedekut dalam konteks tadi macam katakan, bang beli bang tak ada air kat rumah. Cukuplah dia setengah tu kan. Nak beli. Tak boleh. Kedekut ini dia lebih agak negatif sikit. Kedekut. Kalimatun kedekutun itu dia lebih faham lah kan bahasa Arab dasar orang Habib ni faham semua. Dia lebih agak negatif sebab daripada kecil saya pasal kedekutlah kau, kedekut. Jadi dia negatif. Tapi kalau penjimatan tu agak memang positif lah, tapi antara jimat dengan kedekut tu depends how kita letakkan dia punya keseimbangan je. Sebab tak ada jawapan yang tepat saya, depends kan. Dia depends. Selagi mana you kedekut sampai ke negatif, you dapat negatif lah. Tapi kalau kedekut tapi label bukan membazir, why not? Macam tadi kan orang kaya, dia kata bakhil, kedekut, belanja orang pun berkira-kira, suruh itulah, suruh inilah. What is the heaven? You katalah apa-apa sebab I memang tak nak you membazir. No hal. Kan? No hal sebab kita yang tahu, kita yang mengawal supaya jangan membazir. Orang kata kedekut, orang kata bakhil, is perspektif. One side, it is a perspective. It depends macam mana dia punya kuantum ataupun punya situasi yang berlaku tu. So tak ada jawapan yang tepat lah saya daripada cikgu maknanya it depends lah. Tapi pada cikgu, whatever it is, jangan sampai-sampai dia katakan label membazir. You boleh berjimat, you boleh kedekut, you boleh bakhil, tapi satu, dia punya atas tingkatnya jangan membazir. Yang kedua, sampai you menzalimi diri you sendirilah. Macam kedekut kan. You zalim di sini. You tak ada katakan makanan kat dapur kat rumah. Tak nak beli kedekut sebab nak jimat. Kedekut sangat. Beli beras tak nak. Beli itu tak nak, kita makan je air pun ada. Itu kedekut sungguh saya. Itu dah menzalimi diri sendiri. Itu tak boleh. So antara zalim diri sendiri dengan penyimatan, itu satu benda yang kita kena ada cakna lah. Okay last, ladies. Before kita pray together. Is there any question from the floors? Wah ramai pula. Ya. Tadi cikgu ada cerita tentang tanggungjawab Muslim sebelum nak pergi masjid. Ya. Ingat saya kalau struktur masjid yang dekat Malaysia ni satu-satunya yang mesra alam ni, yang pertama yang di-declare Rasulullah ni adalah masjid di Putrajaya, Cyberjaya. Cyberjaya. Itu pun saya ingat menelan belanja dekat 40 juta. Ya, 43 juta. Dengan teknologi dan sebagainya. So, kalau kita nak membina satu struktur yang mesra alam, terutama masjid lah, kepada masjid, macam mana ada tips lah macam mana kita bina struktur masjid yang mesra alam, jimat air dengan menelan belanja sebelum tinggi sampai Cyberjaya. Okey, soalan senang, iaitu apa dia Masjid Lestari, Masjid Going Green. Kalau dekat Afrika senang jawab. Sebab buat Afrika kan, buatlah pakai bush ke pakai apa kan. Memang nampak environmentalist family. Tapi di Malaysia ni itulah dia punya wakilnya kan. Sampai orang ambil uduk macam mandi lah. Kan, air punya banyak tu boleh mandi. So dulu ingat tak Masjid Biru kan, keluar uluk tangan keluar ayak kan. Kita rasa wah hebat. Rupanya bila kita over the time kita belajar sebenarnya dia katakan wuduk ihtiyati tadi kan. So balik soalan anda tadi Masjid Lestari ni macam mana kan. So kalau anda mengambil contoh Masjid Raja Haji dekat Cyberjaya tu, dari segi fasadnya okey. Tapi dari segi jasadnya KO. Ni rakaman live kan? Alamak. Apa? Kulil haq wala kana murad. Kan? Cakap yang betul sebab cikgu banyak kali melinjau Masjid Raja Haji tu kan, tengok jasadnya tak ada apa sangat Syekh. Tak ada amalan-amalan lestari. Tak ada gerakan-gerakan lestari. Tak ada pun yang menghidupkan kelestarian dalam masjid tersebut. Yang adanya fasad lestari saja sebab bahan-bahannya, teknologinya, dinginlah apalah semua. Okey, itu okey, tapi dari segi yang menghidupkan kelestarian dalam masjid tersebut tak nampak. Cikgu berani cakap sebab apa? Cikgu selalu pergi situ nak tengok apa hebatnya Masjid Raja Haji ni. Dari segi teknologi, fasad hebat. Tapi dari segi aktiviti pergi banyak kali tak ada. Tak ada.
Bila tengok nawaitu nak bina masjid tu ialah memang nak menjadi masjid yang dapat disebut sebagai star rating ni adalah Green Building Index. Niatnya yang itu. Jadi bila masjid siap, dapat tak GBI? Dapat. Tapi dapat tak orang-orang yang katakan jasad tadi? AJK masjid tu ketika sebagai jasad orang masjid, ada tak yang menghidupkan imaratul masjid berkaitan dengan at-tawazun? Tak ada Syekh. Tak ada. Jadi itu perlukan sesi lain tu. Apakah ciri-ciri yang apa semua yang kita perjuangkan bersama geras dulu dengan presiden ya, tentang ciri-ciri ataupun unsur-unsur masjid Go Green, apa yang perlu ada. Itu termasuklah penyematan air wuduk. Sekarang dah ada sistem penyematan air wuduk ya, kepala pipe keluar, kita tekan boleh keluar. Ini kalau tak kita bukakan keluar kan, keluar kita tengah ini air keluar ni. Itu yang katakan membazir. Kalau ada surah Al-Husna section 20 Sya'ala pergi tengok tu. Dia punya air wuduk kita ambil pakai kola, turun, ada tangki bawah tanah, dia pam balik pergi ke tempat ikan, pam balik pergi tempat sayur. Best tak? 100% air digunakan semula Syekh. Tak ada pembaziran. Ini yang kita, itu antara unsur-unsur masjid lestari. Ya, banyak lagi Syekh, tu panjang lagi tu, jemput lain kali ya. Okey, baik, last kali. Ya. Ya, betul. Masalah orang nampak tak nampak ni sangat subjektif pada usaha kita lah kan. Tapi kalau lantik Cikgu Perdana Menteri nanti hari 15, insyaAllah Cikgu akan wawarkan. Kita perlukan kuasa, babe. Perlukan kuasa. Saya tahu tak? Kalau tak ada kuasa, kita melalak lah. Kita bercakap lah apa pun. Jangan kotorkan sungai, jangan, nehi. Begitulah kita menyanyi saban hari. Siapa nak dengar pun. Kan? Tapi kita kena berjuang. Macam kelicap dengan Nabi Ibrahim kan? Walaupun tak mampu untuk memadamkan api, tapi is doing it every now and then. Kita lah sekarang ni. Kita buat juga. Nanti kita mati, anak kita juga kita buat juga teruskan. Tapi soalan tadi nak katakan, pertama sekali, perlukan power. Sekarang ada Menteri Alam Sekitar, Yang Berhormat Menteri Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, nampak ni memang pasal sungai, pasal apa memang agak walker lah sikit banding yang sebelum-sebelum ni kan. So nampak. Jadi perlukan kuasa. Yang pertama. Yang kedua, kita perlukan tim. Inilah berjemaah macam tu 25 company, makin lama tutup. Tinggal few company. Itu pun tak tahu lagi. Tak. Jadi makin lama makin tak ada. Jadi kita perlukan tim. So tim macam mana? Jangan jemu, panggil kawan-kawan, panggil NGO-NGO. Mesti beramal jama'i ataupun disebut sebagai sinergi lestari amal jama'i. Kena panggil khasnya masjid ya, dan surau yang ada 7,000 buah kat Malaysia ni. Yang kedua apa? Iaitu sinergi amal jama'i dengan banyak grup ataupun orang-orang yang ada talent, bakat dan sebagainya. Macam contohlah bila cikgu panggil Zainal Abidin ni kan, dia nyanyi je pun Kuliah Hijau kan, tapi kesan dia tu kan, kita buat dinner je, panggil je katakan Zainal Abidin Hijau tu, sale table pun naik. Kalau panggil Mahadi Go Green, tak naik-naik. Sudahnya kita yang naik. Kan? Ini kita perlukan kawan-kawan lain ya, team, personality yang dikata sebagai influencer sekarang kan. Kita perlukan supaya benda dapat dilihat oleh ramai orang. Itu yang kedua. Okey? Apa yang ketiga? Ini pengalaman sikit lah kan, supaya kita jangan putus asa. Ya, kita buat ni bukan sebab hasil. Kalau kita buat sebab hasil, saya lama dah cikgu resign. Penat. Letih. Buat benda yang sama je hari-hari tiap-tiap tahun. Kan? Hasil tarak, penat, orang bukan tahu kita tidur dekat mana, orang bukan tahu tak ada duit, orang bukan nak ambil tahu kita, tak nak ambil tahu je pun. Kalau ikut penat lah, nak ikut hasil tadi. Tapi kita bekerja ni saban tahun, saban hari, saban minggu, semata-mata untuk berbuat menunaikan tanggungjawab kita semampu dan setahu yang boleh. Khalas. Habiskan tanggungjawab kita. Apa kita tahu kita buatlah. Apa kita mampu kita buatlah. Yang tak mampu Tuhan takkan tanya. Yang tak tahu Tuhan pun takkan kisah. Yang tahu dan mampu tu Tuhan akan tanya. Jadi buatlah semampu dan setahu yang kita buat. So balik pada tadi, apa yang ketiga ialah buatlah semampu dan setahunya. Nak mengharapkan benda ni keluar TV hari-hari bukan kerja kita. Nak jadi viral 24 jam pun bukan kerja kita kan. Kerja kita kan ketiga, ukhti al-karimah, buatlah setahu dan semampunya. Towards the end, at the judgment day nanti, hang buat ke tak? Hang ni hak tahu kan? Hang buat tak? Buat. Hang tahu tadi? Buat. Cukuplah. Yang tak tahu, Tuhan tak tanya. Yang tak mampu pun Tuhan takkan tanya. We are not answerable for what we cannot do. So itulah lebih kurang. Terima kasih pada yang bertanya. Cikgu rasa setakat ini dulu kot.
Terima kasih banyak kepada Abim, sahabat, Vice President, teman-teman yang belum kenal ni ya, muka-muka semua baru kat cikgu ni. Yang ada seorang je Presiden ni yang pernah berkawan sebelum ni. Jadi, terima kasih atas rasa seronok datang kemari jemputan atas Presiden Keras. Dan rasanya lepas ni mungkin kita boleh bersinergi lah ya. Bukan apa pun, nak berkongsi pengalaman, berkongsi network yang ada sebelum ni kan. Mungkin ada idea-idea baru yang tadi macam sister tanyakan, cikgu macam mana nak keluar TV ataupun orang tahu, mungkin adalah tadi yang cikgu sebut 3 tu, kita boleh bersinergi. Why not lepas ni kita try ambil satu wuduk, kita buat video wuduk je kan. Jangan tulis innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin, jangan, tak laku. Tajuk video waster syaitan, buat merah, orang mesti akan tengok benda ni. Itu pun satu kreativiti sebenarnya. Dia nak tajuk yang sentap-sentap kan, tajuk yang romantik-romantik ni kurang ni, tajuk yang sentap baru apa dia ni, buka video seminit je. Macam mana kita nak buat menghasilkan satu Ramadan Go Green, bercakap soal air dan bercakap soal la tasrif fil wudu hatta in kunta fi nahrin jarin, walaupun kamu mengambil wudu di sungai yang mengalir. Pernah tak last kali ya teman-teman semua masuk sungai, tepi sungai, jangan tengah-tengah sungai, tepi sungai, masuk tengah sini, kita ambil wudu. Pernah tak? Ada yang pernah? Apa rasa? Sejuk aja. Lagi? Wah. Kalau kita kaitkan hadis tu, terfikir tak? Kat mana yang katakan membazir ni? Dah bawa tak pernah pula. Muka gini, alamak menyesal aku. Pernah tak terasa? Sebab cikgu pergi kat Phuket, pergi dekat Aceh, cikgu masuk sungai, sana banyak sungai kan? Masuk ambil wuduk dah ni. Kat mana yang katakan membazir ni? Kan? Nak tahu tak? Nak tahu tak? Jemput lagi sekali. Jadi sekat tu dahulu. Pertemuan kita pada tengah hari ini insya-Allah ada manfaat. Cikgu bukalah peluang nanti kalau ada sinergi kan. Kita jumpa lagi dan kita berkongsi lagi tentang ayat-ayat Al-Quran yang cikgu dapat hikmah on the ground, on the side. Khasnya perkara berkaitan dengan 7 jenis macam air. Okey, siapa dapat hafal 7 jenis macam air, cikgu bagi hadiah. Boleh hafal? Cuba. Tak, ikut dia punya queue. Fail. Cikgu lah. Nanti cikgu nak ajarkan macam mana menghafal 7 jenis macam air kan. Simple, seminit saja. You won't be salah. Okey, setakat itu dahulu. Terima kasih kepada Abim Ustaz yang jemput cikgu. Mohon maaf segala kekurangan, seronok dapat pada sini. Dan insya-Allah kepada teman-teman yang menonton siaran saya langsung, jangan lupa tekan button like dan share agar ramai lagi yang mendapatkan manfaat daripada bicara yang hampir sejam. Sekarang wallahu alam, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come together, Ramadan going green.